pilihan raya negeri yang bakal diadakan di 6 negeri pada tanggal 12 Ogos 2023 dan 29 Julai telah pun berlangsung penamaan calon. Jadi kalau kita lihat hampir daripada beberapa orang calon ya yang bakal bertanding nanti, mereka ni termasuk dalam kategori muda lah. Kategori muda tu boleh dikatakan mungkin berapa tahun? 40 tahun ke bawah macam tu. 40 tahun ke bawah dan kita bukan spesifik mana-mana parti tetapi secara general ataupun secara meluasnya kita melihat ada peningkatan orang muda yang ingin untuk menjadi wakil rakyat supaya suara mereka didengari dan bagaimanakah kewujudan mereka ini memberikan impak pada landscape politik. Kita akan terus bersama dengan tetamu kita hari ini tidak lain dan tidak bukan Encik Mujibu Abdul Muiz, pensyarah kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sofia, jumpa lagi. Andai kata kalau ada pilihan raya, ini wajah tetap dekat aksi hari ini. Okey, kita lihat lebih 4 juta daripada 9.7 pengundi yang berusia 21 sehingga 39 tahun. Jadi adakah disebabkan faktor dengan meningkatnya peratusan pengundi muda dan juga disebabkan mungkin undi 18 menyebabkan mungkin ramai antara parti-parti mungkin meletakkan calon-calon muda di tempat mereka? Ya. Satu yang saya perhatikan selepas penamaan calon daripada 572 calon yang dipertandingkan oleh setiap parti lah, kita nampak ada beberapa perubahan yang signifikan. Walaupun mungkin daripada aspek pertambahan pengundi muda tu memang sangat signifikan lah. Kalau kita boleh andaikan hampir separuh, bukan hampir, 51% daripada umur 18 ke umur 40 tahun itu adalah pengundi kelompok itu. Jadi kalau kita boleh pecahkan di peringkat negeri pula, Selangor paling tinggi dan Kedah. Dan dua-dua negeri ini yang diandaikan sebagai battleground sebenar untuk PRN. Jadi kalau kita boleh skopkan perkara-perkara ini dalam konteks calon muda, saya masih lagi nampak numbers untuk calon muda itu masih lagi berada di tahap yang sederhana lah. Walaupun ada sedikit perubahan substansial yang kita boleh anggap sebagai penting, ya, apatah lagi bila melihat ada akhirnya calon wanita di negeri Terengganu setelah sekian lama, ya. Ada 2 kali ini calon wanita diletakkan oleh parti politik di negeri Terengganu, ya, yang sebelum ini memang tidak ada sampai terpaksa lantik satu calon adun dilantik untuk mewakili wanita. Ini mungkin satu. Walaupun bagaimanapun secara keseluruhan faktor-faktor terpenting dalam muda ini, kita bercakap tentang peremajaan parti itu sendiri, kerana kalau kita mahu melihat wakil-wakil ataupun kelompok muda untuk berada sebagai pembuat dasar negara, yang bagi saya kita agak keterbelakang banding dengan negara-negara lain. Perdana Menteri umur 40 pun dah ada, ya, umur bawah 40 lagi pun ada. Kita tak pernah lagi kita ada umur tu, ya. Even Perdana Menteri sekarang pun umur 75 tahun. Jadi kalau kita bercakap tentang peremajaan pemudaan, kalau dari sudut pengundi itu memang kita jelas kita akan nampak numbers ini akan meningkat. Tapi kalau mau melihat wakil-wakil rakyat kita yang muda, yang mungkin kita kata yang lebih dinamik, yang lebih progresif, ini bergantung kepada parti itu sendiri. Bagaimana parti ini betul-betul embrace bahawa mereka mahu menengahkan calon-calon muda yang lebih berwibawa, berkeyakinan dan memberi nafas baru kepada politik kita itu sendiri. Ini barangkali faktor terpenting dalam konteks bukan saja PRN pada kali ini, tapi untuk dibawa kepada pilihan raya umum ke-16 pada masa yang akan datang. Kita melihat antara yang menjadi penekanan bagi antara politik-politik, parti politik yang baru untuk memenangi hati para pengundi yang muda ini. Apa sebenarnya yang Encik Mujibu melihat mungkin menjadi satu keinginan bagi para pengundi yang dalam kategori belia ini? Adakah mereka sebenarnya boleh meletakkan kepercayaan penuh terhadap seseorang individu, seseorang wakil rakyat yang mungkin dikatakan pengalamannya tidak begitu lama dalam dunia politik, tetapi apa yang boleh dipertengahkan adalah konsep mereka, manifesto mereka yang agak berbeza daripada manifesto daripada parti yang mungkin lebih senior daripada itu. Apakah yang menjadi penekanan bagi mereka yang mengundi dalam usia muda ini? Yang saya perhatikan sepanjang saya turun ke lapangan, pengundi muda ni masih lagi kita panggil sebagai pengundi pasaran bebas. Mereka ini boleh dipengaruhi dengan apa juga cara, dan cara untuk mendekati mereka juga sudah berubah. Jadi kalau kita bercakap tentang cara untuk mendekati yang sudah berubah, maka kita berpandangan
mereka-mereka yang datang daripada generasi mereka sendiri yang memahami bagaimana untuk merapati mereka. Dan bila kita bercakap tentang manifesto, isu calon, ini memang antara sebab ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi setiap tingkah laku dalam politik pilihan raya. Namun bercakap tentang generasi, bila kita bercakap tentang bagaimana hasrat mereka, ideologi mereka, kemahuan mereka, ini sangat luas sekali. Ya, berbanding dengan cabaran parti politik itu untuk mendekati dan memenangi hati mereka, tapi juga bagaimana untuk menawarkan itu. Sebab bila kita lihat PRU 15, kita tidak nampak satu angkubah tentang apa yang sebenarnya dimahukan oleh orang muda dalam konteks itu. Ketika ramai yang memerhatikan bahawa anak muda ini akan menjadi progresif, mereka ini akan menjadi pengundi yang rasional dan kritikal, berlaku sebaliknya. Ya, apabila mereka itu mengundi berdasarkan sentimen, ya, mengundi berdasarkan pengaruh dan juga menjadikan TikTok sebagai sumber membuat keputusan yang bagi saya dalam konteks demokrasi ini sebenarnya menunjukkan satu gear belakang lah, pergi ke gear belakang daripada proses pendobrakan dan sebagainya. Jadi bagi saya kesilapan kita bila kita mendedahkan pengundi muda ini dengan memberikan pengundi muda ini hak untuk mengundi, kita lupa untuk mengisi tanggungjawab untuk mengisi, menyedarkan dan memberi mereka sedikit gambaran tentang apa sebenarnya pilihan raya. Kalau ini kita tidak ambil setelah kita belajar daripada PRU 15 yang lalu dan kita akan bawa benda ini pada PRU 16, maka kita tidak memberi makna kepada pemerkasaan hak itu. Dan yang paling penting, bagaimana pula nanti kita punya kualiti orang-orang yang menjadi pembuat dasar kita ni. Sebab 33 juta rakyat Malaysia ni hanya ditentukan di parlimen itu 222 ahli parlimen. Dan kalau di DUN itu, kalau macam di Selangor tu 56 orang inilah. Jadi macam mana yang kita nak hantar pada mereka ni? Apakah kita mau hantar orang yang sekadar bertepik di parlimen? Yang hanya membuat kenyataan-kenyataan populis yang menerbitkan sentimen-sentimen yang menyempitkan aspek persaingan dan perbezaan itu saya rasa tidak betul dalam konteks itu. Dan ini saya rasa kalau kita boleh seru kepada semua pihak yang berwajib dan bertanggungjawab harus memikirkan ini. Saya lihat tadi Encik Mujibu bercakap tentang mereka yang mana membuat pengundian berdasarkan apa yang mereka lihat dekat laman sosial, contohnya TikTok dan sebagainya. Dan saya melihat juga apabila mereka melakukan tindakan sebegitu rupa, saya rasa mereka ini adalah pengundi di atas pagar yang mereka tidak tahu siapa yang mereka nak mengundi, parti mana yang mereka ingin mengundi. Dan kalau kita lihat daripada skop pengundian, ada di antara pengundi-pengundi yang mungkin menginginkan calon-calon itu terdiri daripada mereka yang senior, mereka yang telah pun berpengalaman. Sebab kata mereka, andai kata kalau kita melantik calon-calon muda ini, mungkin mereka masih muda lagi, tidak faham tentang ideologi, tentang politik ini. Jadi apakah itu mungkin salah satu mungkin cabaran terbesar ataupun ancaman untuk calon-calon muda ini bertanding dengan orang yang mungkin lebih senior? Ya, satu sisi kita melihat sudah tidak ada lagi satu parameter untuk para pengundi melihat senior ataupun junior dalam konteks ini. Yang saya perhatikan mereka lebih melihat unsur credibility, kewibawaan dan yang paling penting bagaimana mereka membawa diri mereka sebagai seorang wakil rakyat. Itu yang saya perhatikan. Sebab kalau kita nak kata senior dan berpengalaman, kita lihat di pilihan raya umum yang lalu, Tun Dr. Mahathir contohnya, ya, penuh dengan segala pengalaman, ya, ada jaringan yang besar juga ditolak oleh pengundi. Tapi yang mengalahkan Tun Dr. Mahathir itu juga seorang wakil rakyat baru yang bekas pegawai kerajaan Pencin mengalahkan di situ. Ya, tapi nak kata pengundi-pengundi muda mengundi mereka yang sebaya ataupun sekelompok dengan mereka itu juga tidak benar kerana ada faktor lain, sebagai contoh faktor fati contohnya, sentimen dan juga seperti mana yang kita lihat dalam PRU 15, bagaimana mereka sebagai pengundi atas pagar mengambil keputusan di saat akhir untuk membuat keputusan, dan keputusan itu banyak dipengaruhi oleh apa yang mereka perhatikan dan apa yang mereka ikuti sepanjang tempoh kempen ataupun sepanjang perkembangan berlaku sehingga membawa ke pilihan raya. Maka perkara-perkara itu barangkali tidak memberikan satu keputusan yang bagi saya anggap sebagai rasional. Ya, kerana kalau nak kata rasional, kita tak pergilah PRN dulu, ya, kita pergi ke PRU 15. Saya rasa umum di luar sana setuju dengan saya bahawa kualiti mereka yang menjadi
ahli Dewan Rakyat kita dalam mutu perbahasan, ya, terutamanya bagi saya yang pernah melihat kepembangkangan itu, satu pembangkang yang begitu mainkan peranan, ini tidak berlaku di sini. Jadi saya ingat kalau kita boleh betulkan ini, ya, dalam konteks demokrasi dan pendemokrasian negara, orang muda harus ambil langkah itu, kerana ini masa untuk generasi muda. Kerana kita lihat bagaimana negara-negara di luar sana semakin berkembang dengan menghantar mereka-mereka yang muda, yang memiliki nuansa dan pemikiran yang bernas, yang masih lagi ada idealisme yang tinggi, ya, memajukan negara. Kita tengok kalau di negara-negara Eropah dan Barat, kebanyakan Perdana Menteri itu berumur di sekitar 40 sehingga 50. Rishi Sunak contohnya, di Jacinda Ardern di New Zealand contohnya. Ini antara contoh yang saya rasa perlu. Dan balik kepada PRN kita, demografi yang besar ini, hampir 51% pengundi muda. Saya rasa kalau pengundinya itu besar sebegitu, jadi representasinya juga mesti 50% dalam dewan itu. Yeah. Cuma halangan dia, Fazli dengan Sofia, adakah parti embrace benda ni? Sebab keputusan untuk meletak calon itu dibuat daripada parti. Dan bila kita bercakap tentang soal parti, maka agak sukarlah untuk kita yang bersikap idealis mahu anak muda ini masuk, kerana akhirnya nanti calon ditentukan oleh parti. Melainkan kalau pengundi itu berani melakukan perubahan yang begitu radikal, ya, mengundi siapa juga calon yang dianggap sebagai ini. Kerana saya melihat isu calon di harap parti ini dia bergantung kepada proses parti yang panjang. Jadi kadang-kadang anak muda yang berada di parti itu terpaksa menunggu masa yang lama. Jadi bila dia bertanding, ramai orang kata ini calon baru, sedangkan dia tak baru dalam parti, dia sudah lama. Jadi saya rasa mungkin dalam masa itu dia sudah terlampau masa. Bila dia jadi ini, dia jadi kepenatan, dia dah tak berapa ranum dah untuk kita. Jadi ini perkara-perkara yang saya rasa perlu dipikirkan dalam konteks pilihan raya dan muda dan pengundi muda, serta memudahkan ruang legislatif kita sebagai wakil rakyat yang mewakili Malaysia yang baru. Baik, Cik Mujibu, kita melihat cara berkempen alaf baru ini. Bagi setiap parti juga menggunakan pengaruh media sosial dan sebagainya untuk lebih rapat, lebih dekat dengan pengundi-pengundi muda. Tetapi dalam konteks di sini, adakah kita boleh melihat bagi setiap parti sama ada baru ataupun yang sedia ada, walaupun mereka meletak antara calon-calon yang berusia muda, tetapi mungkin mekanisme, manifesto ataupun orang kata DNA parti itu sendiri mungkin pastinya ada pengaruh yang sedia ada sejak sekian lama, berpuluh tahun. Adakah ini boleh berubah bagi satu parti tersebut yang telah pun ada sekian lama dengan hanya meletakkan satu wajah baru ataupun satu figura yang lebih muda? Adakah ini bakal berubah? Sedangkan anak-anak muda sekarang pandai melihat kaliber kepimpinan seseorang itu berdasarkan individu dan bukan parti. Ini ada dua konteks yang berbeza. Bagaimana, Cik Mujibu? Satu yang kita harus faham adalah bagaimana dinamika dan struktur organik parti itu sendiri, ya. Bermula daripada proses perkaderan, kemudian meniti naik ke atas, dan proses itu makan masa. Ya, tetapi apa yang perlu difahami oleh parti politik ini adalah bagaimana merefleksikan apa juga yang berlaku dalam dinamika politik kepartian dengan menangkap imajinasi dan juga memaham pemikiran pengundi di luar sana. Bila kita bercakap tentang pilihan raya, maka sudah tentu ini terkait dengan hal yang menyentuh persepsi, pandangan, yang mana persepsi dan pandangan ini agak sukar untuk dibentuk, melainkan parti itu benar-benar memahami apa yang mereka mahukan. Kerana di akhirnya, bila parti meletakkan siapa juga yang menjadi calon, yang menang itu bukan calon. Ya, yang menang itu adalah parti. Ya. Disebabkan sistem pilihan raya kita tidak memilih calon secara langsung. Ya, tetapi kita memilih wakil rakyat, dan kerajaan hanya boleh dibentuk apabila ada mana-mana kelompok parti yang capai angka ajaib majoriti mudah. Ya, kalau macam di Selangor ni ada 56 dun, kita duduk salah satunya, Dun Bandar Utama, yang juga calon dia sekarang ni orang muda baru 43 tahun kan, yang berhormat Jamalia Jamaluddin ni. Which is good. Barangkali sebab TV3 ada di sini kan, jadi dia tahu ini orang muda banyak di sini, maka dia ni. Jadi kalau kita mahu melihat ini semua berlaku, perubahan dan sebagainya, dia perlu bermula dengan pemahaman parti tentang apa yang berlaku di sekelilingnya dan apa sebenarnya hasrat, kehendak, persepsi dan pandangan pengundi
bukan saja terhadap parti politik itu sendiri, tapi yang penting adalah keadaan semasa negara itu. Kerana bila kita melihat balik, kita refleksi balik dengan perubahan-perubahan yang berlaku, ya. Perubahan ini bagi saya sangat mendadak perubahannya. Daripada 2018 kita melakukan perubahan rejim, ya, buat pertama kali kita menyaksikan politik ketidaktentuan dalam tempoh itu, dan 2022 bila kita melakukan pilihan raya ke-15 tidak ada parti-parti yang menang majoriti bagi membentuk kerajaan, maka perlu ada gabungan itu. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah refleksi kepada bagaimana perubahan pengundi yang sangat ketara, ya, yang mana parti politik cabarannya makin sukar. Ya. Sebab pengundi seleranya makin pelbagai. Pengundi tidak lagi terikat dengan apa-apa juga apa yang kita panggil sebagai keterikatan parti dan sebagainya. Jadi kalau parti gagal memahami itu, dan kalau dia buat gagal memahami, dia tidak refleksi pula dengan perubahan parti, tidak ada perubahan struktur reformasi, apa juga yang dilakukan sebagai peremajaan parti, ya, yang sering saya katakan parti ini bila dia kata peremajaan parti tapi dipimpin oleh orang lama, itu tak betul lah. Kan, jadi dia kontra, dia sama dengan, tak selari dengan apa yang dia. Okey. Menarik. Itulah dia menarik yang mana kita telah pun tunjukkan kepada anda semua. Terima kasih Encik Mujibu di atas masa diberikan. Saya rasa 15 minit memang tak cukup untuk kita bercakap tentang perkara ini. Belum lagi kita cetuskan tentang calon-calon yang telah pun tersedia popular seperti pemain bola sepak, penyanyi dan sebagainya. Adakah mereka ini calon boleh menang ataupun tidak? Kita tak sempat nak tanya kepada Encik Mujibu. Tapi apapun, ini adalah hak anda, hak mereka semua. 6 negeri nanti yang akan berlangsung PRN nanti pada tanggal 12 Ogos nanti. Jalankan tanggungjawab anda. Ya, pertusan pengundi yang sangat-sangat mudah, unpredictable. Ini ya mungkin perubahan ataupun anjakan paradigma yang kita bakal saksikan berdasarkan apa yang bakal berlaku 12 Ogos ini.